Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Spain menentang Costa Rica, yang mana Spain menang 7-0 pada perlawanan ni. Boleh saya katakan pada perlawanan ni adalah perlawanan yang memang didominasi dan total domination ditunjukkan oleh pasukan Spain. Tetapi kena ingat, Spain adalah pemain-pemain muda banyak, terutamanya Pedri, Gavi, Ferran Torres. Mereka ni menunjukkan satu corak permainan yang sangat matang. Dan juga kalau kita lihat peranan yang diberikan kepada Rodri yang bermain sebagai centre back, mereka juga bermain dengan sangat bagus lah. So memang orang kata apa, Spain punya squad kali ni memang solid, dan boleh dikatakan daripada segi in term of tactical, mereka banyak passing dan banyak melakukan quick switch play, memang bagus dan cemerlang, memang meletup pum kena babum lah. Boleh saya katakan nak skor 7-0 dalam World Cup tu bukan benda yang mudah lah. So Spain berjaya buat benda tu. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Spain. Apakah kekuatan dan juga apakah perkara yang saya suka tentang pasukan Spain ni? Perkara pertama yang saya suka tentang pasukan Spain ni adalah di bahagian tengah mereka, iaitu gandingan Sergi Busquets, Pedri dan juga Gavi di first half sebelum ditukarkan dengan membawa masuk Koke dan Carlos Soler di second half. Yang mana boleh saya katakan bahagian tengah pasukan Spain, mereka telah memberi ancaman yang banyak kepada pasukan lawan. Yang mana kita boleh tengok Gavi dan juga Pedri, mereka akan sentiasa bergerak di arah kanan dan juga arah kiri pasukan mereka sendiri, terutamanya untuk memberi backup kepada bahagian wide area, kepada bahagian winger untuk membentuk link up play dan juga combination di bahagian kanan dan kiri. Jadi boleh dikatakan daripada segi off ball movement mereka, memang mereka sangat bagus. Jadi apabila banyak pergerakan yang involve daripada bahagian tengah kepada bahagian wing, sama ada kanan dan kiri, maka di sinilah kita boleh lihat yang Spain boleh melakukan begitu banyak passing, terutama dalam small space ataupun dengan melakukan switch play daripada kanan ke kiri. Jadi benda tu yang menyebabkan Spain boleh pegang bola dengan begitu lama, dan mereka juga boleh menjadikan passing yang banyak dalam satu game dengan hanya beberapa touches sahaja. Jadi disebabkan off ball movement yang ditunjukkan oleh semua player daripada pasukan Spanyol ni, kita boleh tengok bagaimana mereka dominate bahagian tengah, bagaimana mereka buka game daripada satu tempat ke satu tempat, bagaimana mereka melakukan quick switch play sekiranya mereka tak boleh nak masuk ke bahagian D-box pasukan lawan, bagaimana mereka melakukan cutback, bagaimana mereka stretch the winger, bagaimana mereka involvekan penlibatan daripada wingback mereka ataupun centre back mereka untuk naik ke atas, seperti Azpilicueta naik sampai kat bahagian tengah, Rodri bawa bola untuk ganti tempat Busquets naik lebih tinggi, dan untuk Laporte ganti tempat Alba naik lebih tinggi. So benda tu yang menyebabkan Spain boleh dominasi, sebab pemain-pemain mereka pandai untuk menempatkan diri di dalam sesuatu space yang kosong untuk mereka menggerakkan bola dari satu sudut ke satu sudut. Itu yang memang saya sangat-sangat suka lah tentang pasukan Spain secara daripada segi formation. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat kepada pasukan Spain kali ini, mereka banyak menggunakan attacking mereka dengan menyerang di bahagian sayap, iaitu kalau kita lihat di first half mereka guna Ferran Torres dan juga mereka guna Dani Olmo di bahagian kanan dan kiri. Lepas tu Ferran Torres keluar, mereka gantikan Asensio sekejap sebelum Asensio digantikan oleh Nico Williams di bahagian kanan. Apa yang specialnya tentang penggunaan daripada winger ni adalah kita kena faham satu benda, dia berbeza dengan corak permainan ketika first half dan juga corak permainan ketika second half. Sebab apa saya kata begitu? Sebab di first half Spain akan bermain tanpa seorang striker, walaupun boleh dikatakan Marco Asensio lah yang diletakkan sebagai pemain number 9, tetapi secara overallnya pergerakan yang dilakukan oleh Asensio hanya satu sahaja yang melibatkan beliau berada dalam D-box, yang mana beliau men-score tu, yang mana beliau menjaringkan gol. Itu sahaja. Tetapi kenapa Spain boleh score sampai 3 di first half? Ini adalah kerana pasukan Spain mereka akan stretch out untuk berada di bahagian winger, yang mana boleh saya katakan kalau kita lihat di first half, memang pasukan Spain akan melakukan attacking di bahagian left ataupun di bahagian kiri mereka dengan penggunaan daripada Dani Olmo dan juga
kelebihan yang ada pada Jordi Alba. Apakah benda tersebut? Yang mana kalau kita lihat di first half, memang Jordi Alba dia akan naik lebih tinggi untuk memberi ancaman kepada bahagian pertahanan kanan pasukan Costa Rica, dan tempat beliau akan di-cover oleh Laporte dalam penggunaan back 3 di belakang oleh pasukan Spain. Jadi apabila Alba dah bertindak lebih ofensif untuk cover up bahagian wide area ataupun sisi padang ni, apa yang terjadi kepada pasukan Spain yang mana mereka akan menggunakan Dani Olmo untuk masuk lebih narrow ke bahagian tengah untuk involve dan menjadikan beliau sebagai seorang pemain yang sentiasa berada dalam kotak penalti ataupun berada di bahagian tengah berdekatan dengan di box. Jadi pendekatan yang diambil untuk menjadikan Jordi Alba lebih ofensif di bahagian kiri ternyata memberikan hasil yang bagus dan menyebabkan beliau berjaya menjalankan tugas dengan baik hasil overlapping, dan daripada segi cutback dan juga layoff ataupun crossing yang dilakukan Jordi Alba juga sungguh-sungguh mantap. Bahkan beliau sentiasa mendapatkan support daripada Pedri yang sentiasa berada berhampiran dengan beliau di kawasan tengah untuk beliau melakukan switch play sekiranya beliau dipressing ataupun ditekan oleh pertahanan Costa Rica. Itu yang kedua yang saya sukalah dengan corak permainan yang ditunjukkan oleh pasukan Spain. Dan kita masuk pula kepada secara individu. Apa yang saya suka secara individu adalah mengenai Dani Olmo. Untuk Olmo pada perlawanan ni boleh saya katakan beliau adalah player yang sangat cemerlang. Daripada segi space, beliau berjaya untuk exploit kawasan-kawasan ataupun space yang diberikan oleh pemain Costa Rica untuk beliau sentiasa berada dalam kedudukan yang tepat. Dan daripada segi create space pun dia pandai, yang mana dia boleh attract pemain lawan untuk follow up dengan dia, dan dia berjaya create space untuk untuk teammate dia berada dalam kawasan yang kosong untuk mereka melakukan passing. So Dani Olmo ni boleh dikatakan antara player yang mempunyai otak yang bijak daripada segi pergerakan beliau dengan bola dan juga pergerakan beliau tanpa bola. So beliau boleh buat something yang berbahaya ke arah pertahanan lawan, iaitu tentang Dani Olmo. Yang kedua, saya suka tentang Pedri dan juga Gavi bergandingan dengan Sergi Busquets, yang mana boleh saya katakan ini adalah gandingan Barcelona lah kan. Jadi mereka punya chemistry itu memang ada. Kalau kita lihat kepada pembentukan mereka di bahagian tengah, Busquets adalah player yang akan sentiasa cover up kepada Pedri dan juga Gavi. So dia telah membolehkan Pedri dan juga Gavi untuk bertindak lebih bebas dan bergerak lebih ofensif ke bahagian hadapan. Tu sebab kita boleh tengok Pedri banyak involve untuk backup kepada Olmo dan juga Alba di bahagian kiri. Gavi lebih banyak involve untuk backup kepada Asensio dan juga Ferran di bahagian kanan. So benda tu telah memberikan kebebasan kepada kedua-dua player ni untuk membuat tugas sebagai player yang bertindak lebih agresif kepada bahagian serangan, sebab di belakang mereka telah dilindungi oleh Busquets. So apabila dah ada orang protect belakang mereka, jadi mereka boleh buat apa sahaja. So Gavi bagi saya memang deserve untuk man of the match. Kalau kita tengok game ni, beliau bermain dengan sangat cemerlang, beliau menjadi link up player, beliau punya positioning, off ball movement, finishing, passing, umur dia 19 kot kan, lahir tahun 2004. Saya macam seriously budak ni lahir 2004. Gavi, Pedri pun, dua player muda. Memang Spain punya squad ni 4 tahun akan datang memang meletup lah. Yang tu boleh saya katakan. Dan yang keempat yang saya suka adalah apabila Busquets berada di hadapan ataupun berada di belakang Gavi dengan Pedri ni, Busquets pun tak perlu nak risau. Sebab apa? Penggunaan back 3 daripada pemain-pemain pasukan Spain di belakang ni, kalau kita lihat, mereka ada Rodri, mereka ada Aspi, mereka ada Laporte, 3 centre back yang sentiasa cover up bahagian midfield dan cover up bahagian wide area mereka. So mereka tak senang kena expose. Semalam Costa Rica cuba untuk bermain dengan hantaran-hantaran jauh, tetapi back 3 pasukan Spain ni mereka pandai. Mereka naik lebih tinggi sikit untuk membuat offside trap. Boleh kira lah 2-3 kali juga Costa Rica terperangkap dalam offside trap yang dilakukan oleh defense daripada pasukan Spain ni. So memang defense belakang ni dah memang berpengalaman, experienced player, solid player. So mereka communicate dengan bagus untuk bermain dengan high line. So mereka pandai tukar bila mana mereka boleh stretch out, bila mana mereka nak narrow, bila mana mereka nak naik tinggi sikit, bagaimana mereka nak turun bawah sikit. So benda tu memang bagus lah untuk Spain. Dan yang kelima boleh saya katakan kemasukan Morata di second half. Macam saya cakap tadi, first half macam tak ada striker, tetapi di second half kemasukan Morata barulah kita nampak yang mana Spain ni boleh involve dengan gerakan untuk mencari true striker mereka, dan banyak penlibatan player true striker di bahagian kotak penalti. Dan hasilnya pergerakan daripada Morata, beliau boleh score 1, boleh assist 1. So benda tu positif lah. Dan untuk Ferran Torres, bagi saya beliau perform juga. Cumanya daripada segi overall game,
daripada segi pressing dia skor lah kan. Tetapi daripada segi overall game, bagi saya Ferran macam tak berapa sangat. Begitu juga dengan Asensio, beliau seakan-akan tak selesa main sebagai number 9. So benda tu mungkin boleh diubah lah oleh Luis Enrique. Tapi overall memang banyak passing gila, memang banyak quick switch play, memang perform gila Spain, total domination. Itulah yang kita nak dalam bola sepak. Game lawa, gol banyak, mereka tak mensia-siakan peluang yang ada. Waktu first half 3 shoot on target, 3 gol. Apa lagi nak kan? Jadi memang itu je lah apa yang boleh saya katakan untuk Spain. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.